Ini adalah perkongsian Kak Ina yang pertama selepas digelar Gold Diamond. So semangatnya pasti berkobar-kobar malam ni untuk berkongsi dan kita semua juga pasti berkobar-kobar untuk nak dengar perkongsian Kak Ina. Okey. So dengan segala hormatnya kita jemput Gold Diamond Haslina Rusti untuk berkongsi. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear tak? Ya, sangat. Clear sangat. Okey, terima kasih atas ucapan tahniah dari semua rakan-rakan Syangho. Dan kami pun macam pernah orang kata termimpilah boleh dapat kan. Tapi itulah hebatnya Syangho, kita just buat saja. Dia buat dan terus buat, akhirnya terjadi dengan sendiri. Tanpa kita sedar pun ia boleh jadi. So jadi malam ni Kak Ina punya tajuk nak berkongsi macam mana nak share perniagaan Syangho. Okey, kita share dulu. Mana dia? Ni. Nampak tak? Okey. Nampak. Malam ni punya mana dia PowerPoint? Okey ni. Okey, so tajuk dia persediaan diri untuk menjalankan perniagaan Syangho melalui pembentangan 10 keping Klikcat. Okey, part 1 kita dah buat last week. So hari ni Kak Ina buat part 2. Okay, apa dia part 1 dan part 2 tu? Okay, so ini tajuk-tajuk yang kita akan cover lah. So untuk minggu ni kat sini lah ni, 2 kali kat sini, pembentangan OPP. So ini peralatan yang kita kena ready untuk kita lengkapkan diri kita dalam menjalankan perniagaan Syangho. So untuk kita berjaya betul-betul, pastikan semua ni kita ada. Maksudnya, kalau pasal produk, so kalau macam Nizam dah buat white picking dengan seasoning, pernah buat WeCare, so pernah buat gesrek usus punya, so jadilah sekali lengkapkanlah semua untuk kita ada satu kita punya material yang akan kita guna dalam kita punya meeting-meeting grup kecil kita. So kalau bisnes, bahagian ni. So kita dah ulang-ulang banyak kali. So untuk hari ni pembentangan OPP, bagaimana untuk menyampaikan ataupun berkongsi tentang bisnes. Okay, dia ada 10 keping ni. Siapa tak ada kena adakan. Kalau tak jadi Gold Diamond. Kalau tak ada, so satu set ni kalau A4 RM5 saja. Kalau yang bergantung tu 100 lebih. 100 berapa? 135 kot. Ke 45. Macam tu. So pastikan semua ada dan kalau boleh ingatlah apa yang patut dicerita dalam setiap slide ni. Kalau siapa belum ingat, cuba ambil satu keping gambar ni, tulis apa benda point dia. Sebab 10 keping, kalaulah kita ni lambat sangat, slow sangat pembelajaran kita, satu keping ni ambil 1 bulan pun tak apa. So 10 bulan kita habislah khatam. Lepas tu kita ulang benda ni, lama-lama kita sangat fahamlah apa yang tersirat di sini. Ini salah satu peralatan yang kita semua kena expert. Kalau kita dah expert, senanglah nak melak orang kata, meneruskan perjalanan menuju ke puncak. Sampailah ke pangkat terakhir Gold Diamond. Perjalanan dia sama je. Okay. So last week kita cover 6 slide ni. So 2, 4, 6. So ini biasanya kalau kita jumpa orang nak cerita tentang produk ataupun orang yang bermasalah kesihatan, so kita akan guna yang 6 ni. Tapi kalau kita nak cerita bisnes, kita akan guna 4 ni. Slide yang pertama ni, slide yang kedua, slide yang ketiga dan keempat. So 4-4 ni kita akan guna. So biasanya Kak Ina akan tambah yang lain untuk memantapkan lagi kita punya penerangan. Sebab kalau tak ada gambar ni susah juga orang nak faham. Jadi kita ready lah macam yang gambar print plan one-on-one ni ataupun gambar yang kita selalu guna compare antara makan gaji ni, print besar-besar A4 eliminate elok-elok ataupun letak dalam file supaya kita boleh
heart to heart bercakap dengan rakan-rakan kita dan juga this one. So ini antara 3 perkara yang Kak Ina akan add in bila Kak Ina bercerita bisnes dengan siapa saja, secara one to one, secara besar-besar punya seminar pun akan ada lah benda ni. Sebab kita nak nampakkan mereka apa hebatnya perniagaan Syahro, kita perlulah ada peralatan yang cukup. Okey. So kalau kita nak guna ni, dengan ini biasanya kita nak bagi tahu passive income tu. Macam mana nak tunjukkan ia passive income. So kita guna 2 benda ni. So contohnya lah, kalau kita compare ini dengan chart ni. So ini antara yang selalu Kak Ina guna bila Kak Ina present. Nanti Kak Ina akan tunjuk macam mana kita guna OPP flip chart ni. So jadi lebih kurang semua kena ada 7 lah gambar-gambar rajah yang terlibat untuk kita bercerita perniagaan Syahro. Paling kurang. So kalau nak lagi tambahlah yang plan one-one ke atau kiraan yang nanti kita akan tunjuk gambar-gambar yang seterusnya. Okey. Yang pertama, ini. Apa kita nak cerita kat sini? So kalau you perasan dalam group business, Kak Ina dah hantar gambar ni dan hantar dia punya teks. Itulah benda dia yang Kak Ina selalu guna dan selalu cakap. Antaranya apa? Okey, so selalunya kita akan kata seseorang yang betul-betul berjaya tu kita baca je kat sini kan. Seseorang yang betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan tu serentak. Okey, so jadi kita kalau kita bercakap, kita cakaplah dalam teks kita tulis macam tu. Cuba kita tengok sekeliling kita. Biasanya ada 3 golongan manusia. Okey, yang pertama, orang yang wang sangat banyak. Kat sini wang, masa dan kesihatan. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama biasanya orang yang wang sangat banyak. Tapi tak ada masa dan mungkin juga tak ada kesihatan. So kita ambillah satu contoh. Contoh yang selalu kita tengok orang yang wang banyak tak ada masa ni, mestilah ahli perniagaan yang besar-besar. Sebab terpaksa korban masa dalam menguruskan perniagaan. Jangan kata perniagaan, sebab Kak Ina rasa perniagaan Syahro pun satu perniagaan sangat besar. Kalau grup macam kami, monthly rolling kadang-kadang lebih daripada 150k tau. Monthly kita rolling beli barang lebih daripada 150k. Kalau orang 150k ni patutnya kena ada PA lah, kena ada tapi kita semua buat sendiri kan. Jadi sebab tu sebenarnya peringkat mula kita mengembangkan network kita, memanglah kita berkorban masa juga. Setiap over the weekend Kak Ina baru akan fly ke throughout the Malaysia. Masa 3 tahun dulu. Minggu ni Johor, minggu ni pergi Kelantan, minggu ni pergi Kedah, minggu ni pergi Perak, kadang-kadang turun pergi Pahang dan sebagainya. So kita memang akan korbankan masa, tapi kita enaknya bila kita dapat wang, masa dan kesihatan tu memang kita dapat serentak. Nah, yang ada dalam masyarakat kita ni, golongan pertama wang sangat banyak tapi tak ada masa dan mungkin juga tak ada kesihatan. Contohnya ahli perniagaan besar terpaksa korban masa dan menguruskan perniagaan. So biasanya pagi-pagi kita dah keluar rumah untuk berjalan, untuk menguruskan perniagaan. Kalau yang besar-besar tu maybe dah fly ke sana ke sini uruskan perniagaan. Balik malam ahli keluarga atau anak dah tidur. Jadi kadang-kadang anak tak kenal sangat bapa atau ibu. Semua urusan serah pada pembantu rumah. Bayangkan dalam kesibukan urus perniagaan ini pasti banyak tekanan dan lain-lain. Akhirnya si yang menjalankan perniagaan itu dapat stroke ke. So terpaksa guna balik segala wang ringgit yang dikumpul untuk rawat kesihatan yang tergadai. Ini jelas sangat nampak ramai di kalangan usahawan-usahawan berakhir dengan sakit seperti stroke, jantung dan sebagainya. So Kak Ina pun ada beberapa contoh di sekeliling Kak Ina lah. Okay, nanti kita cerita sebab masa tak berapa panjang jadi tak boleh banyak contoh. Yang ni boleh hilangkan tak ni? Tekan ni ke? Ni ganggu ibu nak nampak. Okey, kumpulan kedua, banyak masa tapi tak cukup wang dan mungkin juga kesihatan pun tak sempurna. Kan? Jadi kumpulan kedua. So yang ni kebanyakannya orang yang banyak masa, kita boleh tengoklah biasanya kumpulan sokongan lah kan. Hari-hari pukul 8 masuk kerja, pukul 5 balik. So banyak masa tapi gaji tak seberapa untuk menikmati masa yang ada. So itu kita bagi contohlah biasanya macam kerani ke, kalau tak pandai guna masa yang ada tu, so begitulah akhirnya kehidupan dia. Masa banyak tapi kalau pergi shopping pun window shopping saja. Yang paling sedih kalau kesihatan pun tergadai ya. Itu kumpulan kedua. So kumpulan ketiga. Okey, kumpulan ketiga tak ada wang, tak ada masa dan tak ada kesihatan. Lagi sedih.
So contoh mereka yang buat banyak kerja untuk dapat pendapatan tambahan. Kak Ina bagi contoh seorang guru lah. So biasanya kenapa Kak Ina bagi contoh seorang guru, sebab Kak Ina ada pun dalam grup kawan-kawan dan sebagainya yang memang buat macam ni. So pagi, petang atau siang pergi sekolah, malam biasanya buat part time berniaga. So petang ke sekolah, lama-lama kesihatan pasti terganggu. Contohnya macam ni kan. Okay, sebab kerja sebagai seorang guru tak mencukupi kehidupan di sini, di Kota Raya ni, jadi malam buka kedai. Katalah buka kedai ke uptown contohnya. Jadi of course lah lepas maghrib atau lepas isya dah pergi buka kedai dan balik subuh pagi. And then waktu kesihatan pun, tidur pun dah terganggu. Kesihatan badan kita mestilah terganggu. Okay, lepas tu dah pagi subuh pun sampai rumah, mestilah lepas subuh nak tidur. Tidur pun di siang hari. Pukul 11-12 bangun nak pergi sekolah petang. You tengok dia punya cycle. So Kak Ina kata dekat dawan Kak Ina ni, Kak Ina sangat pasti. Beberapa tahun saja you all boleh bertahan. End up-nya kesihatan tak ada, duit tak ada. Dan memang ia terjadi pun. So akhirnya bila dah kesihatan tumbang, terpaksa beli linzi dengan set impact tu berkotak-kotak dan tak boleh buka kedai, duit pun dah tak ada. Jadi kita nampakkan ni kan. Jadi kalau kawan-kawan kita yang buat kerja macam ni, kita kata boleh kerja macam ni sementara je buat Syongho ni. Sebab Syongho ni end up-nya memang kita boleh dapat wang, masa dan kesihatan serentak. Macam mana tu? Sekejap kita tunjuk. Memang kalau kita nak cerita bisnes yang ni kita kena hurai, tengok muka kita punya prospek jugalah. Kalau dia terus nak tahu kiraan, dia tak berapa interested kat sini, kita tak payah cerita panjang. Tapi kalau macam dia tengok je, kita kena bagi dia faham benda ni. Jadi sebenarnya untuk mendapat satu kerjaya yang menjanjikan wang, masa dan kesihatan yang serentak, so agak susah. So selalunya apa? Kalau kita rasa ada, kalau selain pada kita yang faham Syongho, adakah jadi doktor itu boleh menjaminkan kesihatan yang bagus, wang yang banyak? Adakah jadi seorang engineer itu boleh menjanjikan wang dan kesihatan juga ada masa? Cuba bawa orang kita bercerita tu berfikir, apa kerjaya yang dia rasa dia boleh dapat semua benda ni serentak? So biasanya untuk kita cari wang, masa dan kesihatan terpaksa dikorbankan. Jika nak masa, biasanya kurang wang. Contohnya macam golongan ketiga tadi. Nak masa dulu awal-awal tak naklah saya banyak urusan nak untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi dia kata dia tak bolehlah nak berkorban untuk pergi meeting ke whatever. Jadi dia nak masa. Tapi sampai hujung hidupnya masa dia banyak tapi tak ada duit pun. Dan yang paling sedih, kesihatan tergadai. Sebab tu biar awal-awal kita fokus 5 atau 10 tahun yang pertama. Tapi end up-nya kita ada wang, masa dan kesihatan tu serentak. Dalam dua keadaan, jika kita tak faham kesihatan, pasti kita tergadai lah. So kalau kita nak masa, itu kurang wang. So kalau kita tak faham kesihatan lagi tergadai. So hari ini kita nak bincang apakah kerjaya yang boleh dapat ketiga-tiga ini serentak. Biasanya macam ni lah Kak Ina tulis kalau Kak Ina nak menggunakan WhatsApp untuk bercerita. Tapi kalau Kak Ina berdepan, Kak Ina bercakap lah pakai slide tu. Pakai flip chart yang besar tu. Okey, huraian untuk flip chart ini begini. Hafal lah 3 golongan ataupun 3 kumpulan orang di sekeliling kita tu begini keadaannya. Okey, so seterusnya flip chart yang ini. Apa kita nak cerita kat sini? Kalau kita nak buka yang ni, selepas kita hurai-hurai, kita kata kita nak bincang pasal kerjaya yang ada, yang boleh menjanjikan kita dapat benda ni serentak. So kita akan buka yang ni. So kat sini ada 4 poin penting yang kita kena sebut bila kita buka. Okey, yang pertama, kita kata Syongho di Malaysia ni sejak 1988, di Taiwan 1987. So 33 tahun di Malaysia dan 34 tahun di Taiwan. Jarang kita jumpa satu MLM yang bertahan sebegini lama dengan tidak mengubah langsung apa-apa dia punya perancangan. Maksudnya marketing plan dia ke whatever lah. Dan kalau satu syarikat MLM tu boleh bertahan sejauh ni, selama ni, jangan risau. Ia sangat kukuh. Dan kita boleh jadikan ia satu ukuran lah yang kita nak kata dia takkan gulung tikar. Maksudnya macam tu. Okay, yang kedua, kita kata ni Syongho asal usul linzi terunggul alam yang merealisasikan impian. So dia ni, inilah yang Syongho kaji dari dulu sampai sekarang. Jadi poin kedua, dari dulu sampai sekarang Syongho pasarkan linzi. Malah linzi yang ada sekarang ni makin hebat. Targeted linzi.
Jadi kalau kita ingatlah pada tahun ni 1987, 1990-an, kalaulah di zaman Chong Hu baru start ni, so apakah syarikat yang sangat hebat kalau dalam industri industri telekomunikasi lah, phone ke laptop ke macam tu. Kalau orang ingat masa ni Nokia kan? Motorola. Nokia dengan Motorola. Betul. So ini satu syarikat yang sangat hebat. Tapi kenapa sekarang tak ada? Chong Hu masih megah lagi, Chong Hu masih gah, masih hebat. Sebabnya Chong Hu terus buat kajian tanpa stop. Chong Hu terus plan yang dia mesti 10 tahun ke depan dibandingkan dengan orang lain. Tapi Nokia dia masa tu dia terlambat. Apa yang boleh take over dia? iPhone ke apa yang lebih digital. So akhirnya bila dia dah lewat, dia dah tak boleh nak mengambil hati peminat-peminat di pasaran. So kita tak, Chong Hu memang sampai hari ni R&D-nya sangat hebat dan 10 tahun atau 15 tahun lebih maju daripada orang lain. Sebab itulah dia dari dulu sampai sekarang dia hanya pasarkan lensi. Itu pun dah cukup baik untuk menunjukkan ia satu peniaga yang sangat hebat. Okey, dan lagi satu, lensi kita ni daripada bakar sampai ke R&D, sampai ke ladang, proses dan sampai siap lah. Maksudnya dari awal sampai ke siap, kita yang jaga. So maksudnya kita tak payah bimbang dari segi kualiti dan sebagainya. Sebab memang kita jaga daripada raw sampai produk siap. So harga pun kita boleh kawal. So setengah MLM ambil orang punya. Kita tak, kita kaji, kita tanam, kita bungkus, kita pasar. So jadi semua kita kontrol. Sebab itulah kita tidak terkesan. Tengok hijau-hijau atas kain. Ada tak? Siapa punya tak tutup. Okey, yang ketiga. Kalau kita tengok ni poin yang ketiga, so ini adalah international punya. So jadi maksudnya perniagaan Chong Hu ini peluang untuk kita jalankan perniagaan antarabangsa. Yang siapa minat nak buat perniagaan secara international yang modal dia kecil, these are the business. Modalnya RM15 saja. Jadi contohnya lah kita buka pasaran di Indonesia, di Thailand, di Myanmar, di Hong Kong, berata seluruh tempat ni ada network kita. Bayangkan satu hari nanti seorang guna satu kotak kopi saja memadai untuk menjanjikan passive income dekat kita. Dan ada masa yang sangat hebat. Okay? Dan seterusnya kita boleh warisi perniagaan ini kepada anak kita. Maksud warisi tu, setengah orang kata, oh kalau aku ada kedai makan pun warisi juga. Tapi yang ni maksudnya warisi, contohlah macam Kak Ina ada Gold Diamond Soha, ada Special WM Isman Nizam dan Nurliani, ada Senior WM Nur Aini dan sebagainya. Sepanjang journey ni, so Kak Ina terus polish dan gilap ahli-ahli yang ada ni sampai jadi macam Kak Ina. Gold diamond, gold diamond, gold diamond. One day Kak Ina pergi menemui pencipta. So benda ni dia warisi kepada anak-anak Kak Ina. So dia orang perlu tak bersusah payah untuk mengajar lagi, buat menjalankan perniagaan ni lagi. Kalau kita sempatlah menjadikan semua ahli bawah kita ni sebagai gold diamond. Dia orang tak perlu dah untuk diwarisi sekarang ni. Dia orang kalau dia orang nak buka network sendiri tu bukalah. Tapi yang ada ni dia tak perlu fikir dah. Kalau dia mewarisi perniagaan kedai makan mak bapak dia, dia mulalah fikir staff lah, barang lah, apa segala mak nenek dia kena fikir. Kalau dia tak pandai, maybe yang sebesar mana pun restoran yang diwarisi kepada dia itu boleh gulung tikar one day. Itu bezanya mewarisi perniagaan Chong Hu kepada keluarga kita dibandingkan dengan warisi perniagaan yang lain. Dan of course lah dalam perjalanan ini kita bawa lah mereka bersama agar mereka juga mengenali bagaimana perjalanan perniagaan ini. Ini 4 strong point yang you kena huraikan betul-betul bagi dia nampak. You kena bersoal jawab sekiranya ditanya. You mesti kena explain apa maksud yang kita nyatakan di sini. Line by line. Hafallah 4 benda ni kalau you present business. Okay, so ini satu lagi. Kalau ini mesti kena belajarlah kiraan dia sampai faham lah, sampai gold diamond. Jangan tunggu jadi senior WM baru nak belajar 4%, jadi special baru nak belajar 2.7% kan. Sebelum jadi WM lagi patutnya khatam. Kak Ina ingat lagi, Kak Ina khatam ni masa Kak Ina pergi satu seminar pada tahun 1996 di some hotel di Ampang tu. Nama apa hotel pun tak ingat dah, tapi kalau lalu ingatlah peristiwa itu.
So Kak Ina masa tu Kak Ina pergi seminar dan masa tu Double Diamond Nur Ehsan dengan Nur Hana yang jadi host the meeting. So Nur Ehsan yang present marketing plan. Kak Ina tanya sampai faham. Jadi kalau you all nak cepat jadi Gold Diamond, kena tahu benda ni. Sebab bila you all tahu, you all bergerak kerana tahu. Bukan main jalan je. Jadi tak jadi dah kan. Jadi kena faham. Okey, nak faham, banyaklah benda yang kita boleh present kepada orang prospek kita. Paling simple kita boleh guna asas 3,200 mata dalam gambar ni lah kan. So asal maksudnya paling kurang kita ni ada 15 ke 20 orang. Setiap orang guna 200 mata. Bagilah contoh kalau paling kurang kita kata kita minum kopi sehari 2 paket, sebulan 3 kotak. So teh guna sendiri 1, soya guna sehari 1 kotak, Lactoberry guna sehari 1 kotak dan green zea. Dia point RM 200 sampai 9, point dia 230. So kita kata kalau kita ada ahli 15, ni antara yang kita boleh guna. So Kak Ina selalu guna paling simple kalau nak cepat. Kalau kita guna kopi sehari 2 paket, seorang guna 3 kotak. Suami isteri 6 kotak. 156 poin. Campur Lactoberry 1 penting sekali untuk jaga gesrok usus kita. Jadi 212 poin. Senang kira ambil 200. 200 kali 16 orang, 3,200 mata. Tu cakaplah 3,200 mata, so 16%. Dah dapat RM512. So 6 kotak kopi, 1 lekto tadi tak sampai pun harga ni. Tu cara kita nak hurai ni. Ini ikutlah. Kalau customer kita, prospek kita tu dah guna semua lekto soya, kita boleh guna contoh ni. Tapi kalau orang tu kali pertama kita jumpa baru nak perkenalkan kopi, tak payah sebut banyak barang. Cukuplah dengan kopi dan Lactoberry memadai. Okey, ini satu benda yang kita boleh highlightkan untuk dia nampak. Dan kiraan dia bukan setakat 512, mesti draw sampailah jadi wise manager. Dan kalau dia nak tahu lagi sampai detail, explain lah sampai habis. Okey, dan seterusnya kita boleh guna juga projek kopi 111 ni untuk kita cerita kepada mereka bagaimana benda ni boleh menghasilkan pulangan yang lumayan. So selalunya kat sini memang Kak Ina betul-betul partner dengan this one. Ini memang kalau Kak Ina bercerita dengan siapa-siapa, Kak Ina kata cuba you all tengok dengan hanya 1 kopi. Dan kalau kita betul-betul duplicate benda ni, so graf kopi ni sama dengan graf ni. Apa maksud graf ni? So sekarang kalaulah kawan kita tu makan gaji, Kak Ina kata sekarang ni kita duduk di sini tau. Setuju tak? Setiap tahun kita naik pangkat, setiap tahun kita naik pangkat. Cukup masa pencen drop income kita. So income ni drop sejauh mana? Kalau profesor gaji 25,000, ini separuh gaji pokok tau. Profesor A saja yang dapat gaji penuh. So kalau jurusan A saja gaji penuh. Tapi kalau profesor BC memang separuh gaji pokok. Maksudnya kalau gaji dia, gaji pokok dia 10,000 dengan allowance kereta, dengan allowance pembantu rumah, dengan allowance driver, semua profesor ada semua allowance tu. Jadi dia boleh pergi sampai 25,000. Tapi kalau bulan, let's say lah bulan Ogos lepas dia bergelar profesor, lepas tu dia gaji dia 25,000, September dia dah pencen, gaji dia tinggal 5,000 tu. Sebab separuh gaji pokok. Bila separuh gaji pokok, sebab itulah nampak drop ni. Bayangkan kalau keadaan ini jatuh sakit pula. Perlukan duit lagi. Ada urusan banyak tak selesai lagi. Stres dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita partner dengan ajak kawan minum kopi ni, nampak tak ni? Yang biru ni minum kopi. Kita dah kira dah ni. Tengok ni, tunjuk table ni. Plotting yang Excel ni dapat jadi macam ni. So jadi maksudnya, dia kat sini kalau income ni drop, ikan ni menjadi, kan boleh membantu. Dan ini nampak tak naik tanpa limit. Ini selalunya kita akan datang dan membuat plan satu-satu lah untuk menampakkan. So kalau kita berjumpa dengan orang yang bisnes yang macam ni, yang kita cerita tu, contohnya dia buat bisnes, ini bisnes macam restoran ke, kedai makan ke, whatever lah yang ada modal dulu. Bisnes yang ada modal dulu, yang negatif dulu. Lepas tu ini kira masa bertambah, jadi kat sini ni kira baru pulangan dia punya modal dia. Lepas tu barulah dapat untung. Masa ni muda lagi kita kata, so kalau kedai pun boleh buka 24 jam, kalau you suka ke whatever boleh buka lama, so maybe you kuat lagi, jadi you dapat untung besar. Tapi tengok umur you makin tua, so you tak harap nak manage ke whatever, dah makin berkurang. Yang paling sedih kita sakit pula. So you compare dengan biru. Kalaulah sekarang you buat sama-sama plan satu-satu kopi CEO, sampai satu kat sini yang ni you dah tak harap dah sekurang-kurangnya yang ni naik dan boleh membantu.
Memang mula-mula ni kena sabarlah. Tak apalah yang mula-mula ni you ada income daripada satu lagi bisnes ni. Tapi jangan stop. Terus bercerita. Terus kembangkan network you. Sebab one day dia jadi macam ni. Ini adalah teori. Bukan kiraan kosong. Bukan kiraan yang kiraan dia sangat transparent. Kita kena tahu kira sampai ke 1 sen pun tak lari dalam jadual tu. Barulah dia boleh yakin. Kita kena kira. Itu memang kita kena nak yakin tu, kita kena tunjuk kiraan tu. Guna kalkulator, tunjuk depan dia. Buat sampai kita lancar. Then dia nampak it's true. Benda ni. Okay, so kalau kita tengok orang yang jenis commission. Makan commission lah, maksudnya jual rumah ke, jual kereta ke, saham ke, whatever. So ini pun yo-yo. Ketika keadaan okey, mungkin dapat macam ni. Contoh pandemik macam ni. Kedai kereta tak boleh buka, zop jadi kosong. Sebab tak boleh jual langsung, dia maybe satu kereta BMW jual dapat untung 5,000, 6,000 ke 10,000 ke tak tahulah kan. So masa pandemik dia tak boleh nak berjumpa customer, maybe kedai pun tak boleh buka, so jadi zero. Atau mungkin masa sakit dia tak boleh keluar, so jadi zero. So kita kata sekurang-kurangnya kita buat bersama yang biru ni. So macam itulah explain dia. Guna chart ini. Chart ini kan kalau you type dekat Google income type tu keluarlah gambar ni. Gambar ni memang yang standard dalam Google, dalam internet. So jadi apa lagi yang kita boleh guna untuk kita kira, untuk kita explain flip chart ni. So ini Kak Ina selalu guna juga. Mana dia? So ini kita nak cerita tentang passive income lah. Kita nak highlightkan dia passive income. Okay, so boleh juga kita guna ini sebab kita nak tunjuk, ini sepatutnya yang tadi 3,200 mata tu. Okay, seterusnya ini. Ini memang sangat pada Kak Ina, memang sebab Kak Ina melalui situasi ini, so kita kena, kalau you all nak, you all kena struggle dan buat macam ni. Apa dia? You all set lah target you all masing-masing nak buat bila, nak jadi bila, sebab benda ni bisnes kita bos, kita kuli. Kalau kita plan jadi kita punya. So contohnya, you all boleh macam ni, kita tulis 2 tahun nak ada 100 direct line. Ini kerja kita, diri kita punya kerja tau. Tak melibatkan siapa-siapa. Jadi tak payah kita tak payah cari alasan orang ni tak nak, orang ni nak, orang tak nak, tak payah. Sebab you nak 100 line, you nak, you cari yang nak, yang tak nak sudah api. Sebab kita dah nampak benda ni betul-betul. Tak melibatkan siapa-siapa tau, diri you. Target lah. Kalau you nak 100 direct line dalam masa 2 tahun, jadi you boleh target sebulan 5 orang, setahun 50 orang, 2 tahun jadi tak 100 orang. Ini direct you. You punya, yang tadi kita kata kalau asas 3,200 mata 5 ke 20 orang tu. 15 ke 20 orang. Jadi balik malam ni check network masing-masing ada tak direct line 100 orang. Kalau tak ada, set target tu. Kak Ina sangat pastilah. InsyaAllah. Dia sangat cemerlang benda ni. Memang kita rasa perit lah. Dah cerita, cerita 50 orang tak ada. Tak nak. Itu biasa. Kak Ina tahun ni, kami dekat surau tu buat apa? Dia panggil apa? Buat Abdullah ada apa? Khatam Quran. Kita buat ni apa yang baca Quran ramai-ramai tu tadarus. Buat tadarus. So jadi ahli surau tu ni semua orang lelaki lah. Yang perempuan tahun ni ada juga perempuan tahun ni. Kak Ina je tak buat kat rumah. So dekat 60 orang. Jadi Abang kata, okeylah tahun ni kita bersedekah bulan puasa, bagi semua orang yang masa hari khatam Quran tu, bagi semua orang satu kotak. Last year pun kami buat. Last year return dia seorang je pengguna kopi sampai hari ni. This year return dia 3 orang tau. Dan kami sekarang ni sangat banyak. Jadi kalau you nak kata, dah cerita 10 orang, dah cerita 50 orang, tak ada orang nak. Biasa. Dah cerita 1 orang, tak ada orang nak. Biasa. Bayangkan dengan 60 orang return seorang. Tahun ni pun sama. Tahun ni tak stop lagi. Masih lagi banyak yang duk return. Duk bila satu dah cuba. Sebab hasil tahun lepas, tahun ni lebih mudah lah. So jadi maksudnya nak dapat 100 orang ni, memanglah kena ramai yang kita kena cerita kalau nak dapat 1 orang. Jadi 100 line, katalah 10 tu dapat 1. Maksudnya kena ada 1,000 orang. Jadi cuba cek ada 1,000 tak cerita. Kalau tak ada 1,000 jangan mengeluh. Tanda okey. Pangkal. Ada tak 1,000 yang dah cerita?
Jadi buat catatan, Kak Ina selalu cakap, buat catatan untuk motivate diri kita. Banyak atau sikit orang yang kita cerita tu. Okay? So jadi dalam kita ada usaha untuk dapat 100 line ni, maksudnya 2 tahun ni 100 line, kita juga ajar ahli-ahli kita share dekat adik-beradik keluarga masing-masing untuk minum kopi CEO. Target satu line tu dapat 10 orang. Contohnya, diorang ni semua tak buat bisnes, kita consider tak buat bisnes. Satu-satu orang tu bila dia guna, dia dah mula suka, kita pun kata dengan dia takkan dia nak maksudnya kalau benda yang baik takkan tak nak share dengan family member. So kita kata cuba expand kepada adik-adik kakak dengan niat nak tolong dia orang. Sebab you pun dah repeat order, dah kata oh baguslah, bangun pagi sedap lah, tekanan darah dah baguslah, kerja mana dah baguslah. Takkan nak bagus orang. Kalau rasa adik-beradik, share lah dia orang. Ataupun hadiahkan satu kotak kopi, bagi dia orang rasa, bagi dia orang tukar. Kita kena explain tau. Selama ni pun dia orang habis duit juga dengan guna teh kopi yang lain. Why not dia orang guna kopi CEO? So satu-satu explain. Kalau satu orang tu boleh expand 10 orang, maka kita boleh dapat 1000 orang. Setiap ahli minum 2 paket kopi sehari, sebulan perlu 3 kotak. So maksudnya harga 3 kotak 120, PVD 78. Okay, kita kata 3 kotak. Okay, so kalau kita ada 1000 orang, ini setiap orang minum 2 paket sehari, seorang kena beli 3 kotak. Kalau kita ada 1000 orang, 78,000 point. Kali dengan 28%, sebab semua direct kita. 100 orang kita target direct kita tau. Jadi setiap orang tu ada 10 orang, 780 je, 4% je. Ini kita kira betul-betul ni 4%, 780 kali 4% ni. Seorang dapat RM31.20. Ada 100 line, RM3,120. Kita ada 1000 orang, 21,000, 28% ni. So tolak 3,000 ni kita dapat 18,720. Ini tidak perlu siapa pun menjalankan perniagaan dalam network kita. Kalau kita nak, kenapa kita tak nak buat? Kalau kita rasa kita susah sangat untuk mendapat satu pekerjaan, untuk buat satu perniagaan, kita fokus buat benda ni. So tanpa ada siapa-siapa menjalankan perniagaan dalam network kita, kita boleh dapat 18,000. Memanglah penat, tapi kerja lain pun penat juga. Sekurang-kurangnya kerja penat ini one day menjanjikan you ada masa dan kesihatan serentak. So ini kalau kita tak kira leadership bonus tau, ini baru kira 28%. Kalau kita kira leadership bonus, siapa nak mai belajar dengan Kak Ina? Okay? So jika ARO, you bayangkan jika 1000 orang dapat 3 kotak. Siapa pula bersuara? Jika 3 orang ni, jika 1000 orang ni, 3 kotak kopi semua buat ARO. Kat sini Kak Ina nak nampakkan dekat prospek. 1000 orang ni semua buat ARO. Satu hari, kenapa Kak Ina 1 hari bulan, 2 hari bulan Kak Ina postkan jumlah PV tu dekat grup bisnes? Niat dia nak cakap 1 hari bulan tanpa buka laptop. 2 hari bulan pun kadang-kadang belum buka website Shongho untuk beli barang. Tengok-tengok dah PV 26,000, 30,000. Nampak tak? It show that memang passive income tu on the track. Cuma you polish diorang, siapa yang minum kopi saja, ARO. Biasanya, bila dalam keadaan sekarang ni, penghantaran slow dan sebagainya, diorang akan pilih ARO. Bila diorang pilih ARO, diorang dah selesa dengan ARO, so diorang akan kekal. Sambung je. Okay? So you bayangkan ni, 1000 orang, seorang 3 kotak, semua ARO. Income 28% saja dah 18,000, tanpa kira 6.7%. Kak Ina rasa itu satu pendapatan yang hebat. Dan dia adalah satu passive income. Okay, you nama. InsyaAllah dia orang akan boleh keluar dan minum kopi. Okay, seterusnya. Ini lagi satu. You katakan, nak nampakkan hebatnya perniagaan Syok ni. Kalau you jadi diamond, network you macam ni. Kita kena cerita ni, apa maksud dia sini tak ada, sini jadi diamond ni, kena cerita. Kalau Kak Ina present, dia orang tanya, ni kadang-kadang orang terfikir, kalau orang ni buat, orang ni tak buat, celah ni ada 10 orang tak buat, jadi apa? Macam mana nak jawab? Orang ni orang yang ke-12 buat. Kita kena tahu explain. Dan ini kita kena tahu kira ni, macam mana dapat 25,831. Kak Ina selalu print besar-besar benda ni bagi dekat kawan. Kak Ina kira depan mata dia. Dalam 100 orang tadi, 7 orang cukuplah bergerak, Kak Ina kata.
7 orang ni kalau you tengok satu orang je jadi diamond, yang ke berapa jadi diamond ni orang yang ke satu, kira ni anak, cucu, cicit, cicak kot kat bawah ni kan. So ini yang jadi diamond. So tengok kita dapat macam mana? You tengok kat sini, explain sikit. 7 WM ni yang ni. Consider kita pun 13, ni pun 13, so tak payah tolak-tolak. So yang ni 7 WM ni 7 kali 13 kali 6.7% dapatlah RM6,097. 14 ni 4%, yang ni 1, 2, 3, 4. Sebab kita layak 4%, sini tak ada seorang pun senior, jadi 1, 2 yang purple ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang ni kali dengan 13,000 kali dengan 4% dapatlah 7,280. 2.7%. Yang biru ni semua 14 ni pakai, tambah lagi yang hijau ni 1, tambah lagi yang ni, jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 kali 20. Yang ni tak pakai dah sebab yang C3 ni dah dapat 4% dan 2.7% kat sini kerana dia dah special. Jadi kita dapat 4% dengan 2.7% kat sini je. Kalau untuk yang ni, yang lain pun dah habis kat tu. Kalau yang hijau ni sampai sini. Sebab sini kalau 4% sampai sini, dia ni dapat 4%. Tapi kalau 2.7% dia ni baru senior. So kita dapat sampai sini. Sebab itulah jadi 22 orang. Okey, 1.3% campur lagi yang ni. Sebab yang ni baru special. Yang ni tak dapat dah. Campurlah yang ni 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 kali 1.3. Dapat lagi. Jumlahkan semua RM25,831. Ini tak kira yang retail profit. Sebab RM13,000 ni lebih kurang RM2,500. Campurlah RM2,000, RM3,000 so dapat lebih kurang RM28,000. Itu diamond punya income. So kita boleh tunjuk kiraan ini. Mesti tahu kira, okey? Okey, so next. Barulah kita buat conclusion, kata kat dia. So memang di Syanghu ni, buka balik slide yang pertama tadi, cakap boleh bagi kita kekal sihat, kebebasan masa, kebebasan kewangan. Okey, kewangan kita dah tunjuk chart semua bagai tadi. Okey, kesihatan masa kita kata, bayangkan 1,000 orang tadi, selepas 10 tahun kita bekerja keras, semuanya buat IRO, kita duduk sajalah kan. So itu ada masa. Sihat sebab bila kita dah ada income, kita boleh makan semua range of product Syanghu. So akhirnya kita dapat kesihatan. Okey, seterusnya slide yang ni. Kan slide yang keempat bila kita cerita bisnes. Inilah kita nak cerita. Faedah lain dalam perniagaan Syanghu. Kita dapat bonus bulanan tu yang kita kira diamond punya tadi RM25,000 tadi. So kita boleh melancong ni seminar luar negeri ada 2 kali. Cakaplah yang ni. Yang pertama melancong ni dari West Major ke Diamond dan seterusnya. Okay, so bila kalau kita pergi dekat kawasan yang contohnya daripada Jepun, China kan, kawasan Asia lah kita pergi. So satu couple RM10,000. So kalau kita, ni 2 tahun ni kita tak dapat pergi, kita dapat duit. So kat sini dah RM10,000. Okay, bonus tadi kalaulah kita kata seorang diamond tadi dah berapa? Paling kurang kita kira tadi RM25,000 ataupun yang standard diamond yang tak ada diamond lebih kurang dalam RM17,000 ke RM20,000 income. So kira 5 digit lah. So yang ni pun 5 angka. Kita kata. Okay. So bonus diamond ni bonus tahunan diamond ni nombor 2 ni. So ini kita dapat biasanya masa raya Cina. So ini kira sale group you. Kalau you dah gold diamond, bonus diamond you lagi banyak lah sebab dia kira sale group tu. So ini pun biasanya 5 angka juga. Okey, lepas tu apa lagi? Diamond dihadiahkan kereta. Kereta ni setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun kita dapat. Setiap 4 tahun kita dapat. So kalau kita dah dapat sekali tu, tunggu bilang je. 4 tahun lagi dapat. 4 tahun lagi dapat. 4 tahun lagi dapat. Biasanya dapatlah. Syarat tu memang jadi je. So bayangkan kalau dulu 60,000. Sekarang ni Kak Ina dapat baru ni pun 78,000 kalau jumlahkan semua dari dia bagi road tax, dia bagi bayar down payment, dia bagi everything dekat 80k. Kalau kita ambil kira 60,000 lah. 60,000 ni bahagi 4 tahun, maknanya setiap tahun 15,000. Ini yang dijanjikan di Syanghu. Maksudnya bonus kereta, bonus tahunan diamond, seminar. Seminar yang ni, nombor 5 ni seminar yang ni lagi. Sebab nombor 2 dengan nombor 5 duduk kat nombor 3 ni.
Kalau yang kelima ni bila kita diamond kita ada 2 kali seminar. So ini biasanya bulan 9. So kita akan dapatlah pada bulan ini. Ini kan September. Kalau tak salah 15 ke macam tu. Tak ingat dah. So kita dapat 15,000 bonus melancong kali kedua. So you bayangkan setahun kita punya bonus. Okay, melancong kali pertama ni kita dapat bulan 3, 10,000. Bonus diamond 5 angka juga ikut perkembangan grup masing-masing. So selalunya memang 10 ke atas. Let's say lah kita kata 10,000 yang paling minima. So nombor 4 ni bonus kereta 15,000. Yang ni 15,000 setiap tahun. So berapa puluh ribu? 30,000, 40,000, 50,000. Bonus 1 tahun 50,000. Itu yang dijanjikan dalam perniagaan Shonghu. Ada tak dapat di tempat lain? Kita kata. So kat sini memang dapat dan dalam masa yang sama, you mesti cepat-cepat berubah supaya boleh tunjuk dekat kawan-kawan you dah dapat. Sebab tu kami sekarang bila bercakap je orang boleh ikut sebab dah tunjuk, dah proof dah dapat. Dapat tu dengan jumlah orang yang ramai. Jumlah orang yang sikit. Sebab tu kita tambah orang untuk kita dapat. Okey. So jadi slide yang ketiga ini slide yang keempat. Dalam bisnes kita cerita 4 slide ni. So kat mana kita rasa strength kita nak hurai panjang lebar kita hurai. Kalau orang bersoal jawab kita buat. So supaya kita boleh nampakkan dia the power of business Shonghu. Kita bersoal jawab, tanya kat mana dia tak puas hati. Whatever, memang akan ada banyaklah persoalan tambah-tambah kalau orang buat bisnes. Kak Ina selalu guna PowerPoint yang cerita ni. Kak Ina kata, you bayangkan, you seorang-seorang kat tengah. You slow ke, you cepat ke, you lambat ke, as long as you terus bercerita, so dia akan buat satu circle, baru 10 orang. Satu circle, seorang 10 orang, dah jadi 10 jadi 100 orang. Satu circle. Dan dia terus expand tanpa stop. Terus expand sampai stop. Sebab apa? Bayangkan 31 hari bulan kita dah closing. Tapi 1 hari bulan orang datang lagi. 2 hari bulan orang datang beli lagi. Macam tak ada stop. Terus expand. So maksudnya one day bila tapi ia memang pasti jadi. Dengan syarat bukan mulut lah. Jangan duk tunggu tahun berubah tapi kita tak mengajak siapa pun memang tak jadilah. You nama pun bisnes. You tetap kena kita punya bisnes ni bisnes dengan orang. Jadi kita kena tetap mengajak orang bersama-sama kita. Tawarkan satu perniagaan yang hebat ini kepada mereka. Nak tak nak bukan kerja kita. Kerja kita cuma sampaikan saja. Bagi tahu hebatnya. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa sangat kesian tengok kawan-kawan kita yang berjuang kehidupan mereka membuat macam-macam kerja. Kena petang tadi partner bisnes Sabaran datang ambil kopi, 12 kotak kopi. So petang tadi datang, okay. So dia cakap apa? Dia dah cerita orang tak nak. Tu Kak Ina cakap apa? Kak Su sendiri pun berapa tahun saya ajak. Kalau ikut dari pengenalannya, daripada saya mula kahwin sampai tahun ini, tahun lepas lagi dia baru ikut. Maksudnya 20 tahun tau Pak Su baru ikut Tapi kalau saya give up dengan seorang kawan tak nak ikut, macam mana saya nak berada di tempat ini? Jadi macam itulah ceritanya Pak Su. Kalau orang tak nak, tanya diri you. Aku pun 20 tahun ambil masa nak terima je apa yang si Harun ni cakap. Jadi motivate diri kita. Sama je. Sebab tu kalau orang tak nak, tambah-tambah kalau yang datang dekat kita tu pun lama kita nak kena ajak dia, guna point tu. InsyaAllah dia pun, lah betul juga aku pun lama. Sekurang-kurangnya positif lah sikit kan. So jadi cakap benda ni pasti akan jadi. Ini dia cakap, so sekurang-kurangnya kena mulalah. Tapi masih struggle hidup dengan bisnes kontraktor yang sangat teruk sekarang ni. So jadi bila orang yang sebesar macam ni, memang kita dari segi pendapatan sangat hebat. Kalau kita ambil kira setiap orang 3 kotak kopi pun cukup lah. Apatah lagi benda-benda lain yang diguna. So tambah pula dengan cat ni, memang proof lah yang makin pendapatan tu makin besar dan network kita makin grow dan dia tak ada limit. Walaupun pangkat gold diamond tu limit, income dia tak ada limit. Sebab matlamat Kak Ina apa? Gold diamond to many gold diamond. Jadi semua bawah tu nak jadi gold diamond juga. Baru satu jadi gold diamond. Sekarang tengah plan dengan Nizam, dia to be a diamond dan gold diamond. Siapa cepatlah Kak Ina tawarkan siapa nak jadi gold diamond. Satu gold diamond 50K ke 70K. Siapa nak come. No, jangan cakap no. Nak kena datang lah kan. Jom kita plan. Buat Zoom meeting. Buat everything.
So nak tak nak jangan give up. Orang tak nak next, orang tak nak next. Dan pasti boleh jadi one day. Tapi kalau duk bagi alasan tak pandai lah, inilah, nulah, memanglah tak jadi. Kan? Okay. So sebab kalau lah kata semua downline kita yang 13 tu jadi gold diamond, 200k dalam tangan. Takkah satu income yang sangat hebat? Tu kita janji. So maksudnya walaupun income kita dah walaupun pangkat kita dah maksimum lah gold diamond, tapi kita punya motivation nak ahli-ahli kita juga mencapai gold diamond. So kita buatlah, tapi kita ada pilihan. Tak naklah nak pergi red, nak pergi jalan-jalan, kita boleh. Itu adalah pilihan kita. So kita tak terikat dengan mana-mana bos untuk mengatakan tak boleh. Itulah hebatnya bisnes Shonghu, sebab kita adalah bos dalam perniagaan kita sendiri. Okey, selain pada itu, apa lagi yang ada dalam perniagaan Shonghu ini? Kalau kita berkesempatan, okey, ini huraian ini, Kak Ina harap you pandailah macam mana nak guna ini dengan ini. Ia sangat powerful. Belajarlah guna untuk explain bagaimana kita nak compare kerjaya-kerjaya yang ada dengan plan kopi 11 ni. Okey. Yang lain adalah this one. Sepanjang proses kita mengembangkan rangkaian, ini sangat penting. Cuba you all sampaikan tu from hati sendiri. Maknanya walaupun belum sampai, tapi nampaklah umur kita ni makin bertambah, tapi makin bernilai. Makin bernilai tu maksudnya apa? Walaupun you all baru vice major, senior vice major, ada tak selalu orang tanya, oh sakit ni nak kena makan apa, sakit ni nak kena makan apa? Ada tak? Kalau ada tu maksudnya nilai diri kita tu sudah makin bagus. Makin lama makin bagus, makin bagus. Umur makin tua tapi nilai diri makin bagus. Sebab orang bertanya ilmu-ilmu yang patutnya seorang doktor jawab, tapi kita jawab, kan? So ilmu makin bertambah sebab experience hari-hari. So kesihatan makin baik. Sebab diri, keluarga, ada tambah orang yang kita jumpa tu 20 tahun dulu kita cerita, tapi sekarang baru nak join, kita dah nampak lah dulu tak ada masalah, sekarang dah tinggi, dah ada kerja manis. So kita boleh compare pun. Bukan kita nak bangga kita, so kurang-kurangnya memang proof umur kita dah 50, 60 ni, tapi masih tak ada sebarang penyakit lagi setakat hari ini, alhamdulillah. So itu pun dah cukup membuktikan yang kesihatan kita makin baik. Malah bukan diri kita saja, keluarga, saudara mara, rakan dan jiran-jiran. Sosial kita pun makin baik, tak pandai bercakap. Di mana tempat kita ada rangkaian, ada kenalan, ada hubungan dengan orang. So point-point ni you all buatlah dalam bentuk tulisan, you all gambar atau apa peta-peta ke whatever lah. Tapi Kak Ina memang guna slide ni lah all the time Kak Ina nak nampakkan perniagaan Shonghu. So wang makin bertambah dan maybe berlebih. Kalaulah jadi gold diamond to many gold diamond, dah dapat 200,000 sebulan. Berlebih, mesti berlebih punya. Kak Ina punya matlamat sekarang ni sebab naik gold diamond husband Kak Ina nak tukar satu kereta lagi. Okey, last kereta. Sebab kereta yang ada semua ni dah habis bayar dah, patutnya dah rehat dah. Tapi okeylah to motivate you punya friend yang mana pangkat besar-besar tu nak bagi nampak bisnes Shonghu ni, okeylah tukar lagi satu kereta yang lebih hebat supaya nak bagi tahu bisnes Shonghu ni memang boleh dapat macam tu. Okay, yang kedua nak beli satu rumah yang lagi hebat lah. Itu last kita punya plan. Dan kalau you last itu habis, satu masa lagi you nak buat apa lagi duit tu kalau panjang umur. Betul tak? Mestilah berlebih. Mestilah you akan berlebih. Lepas tu masa mesti makin banyak. Sekarang pun dah terasa makin banyak. Sebab apa? Sebab kita tak sangat dah keluar ke sana kemari kan. Tapi income makin banyak. Nampak tak? Itu nak maksudnya one day memang semua ni kita akan dapat. Kita akan rasai. So benda ni kita berceritalah dengan hati yang betul-betul from hati. Sebab semua orang sama je peluang dia. Semua orang mendapat tawaran yang sama. Yang membezakan hanyalah usaha, fokus dan aktiviti yang you buat tu. Usaha you tu. Orang ni dari pagi lagi dah bercicit-cicit sampai ke malam. You bercicit sikit dah pergi tengok TV lah apa. Macam mana nak sama hasilnya? So jadi peluang kita sama saja. Okey, so nak cerita yang melancong tadi. Ini kalau siapa yang tak pernah tengok Kak Ina present pasal melancong, inilah sepanjang journey di Shonghu. So kami dah pergi ke beberapa tempat tanpa stop. Setiap tahun boleh pergi. So 2 tahun kebelakangan ni memang kami dapat cash lah sebab kita tak boleh pergi melancong. Okay, ini pasal melancong. And then last kali, ini gambar-gambar sikit lah kami pergi melancong. Kira kalau yang ni Kak Ina kenapa ada gambar ni sebab
masa ni buat present pengalaman kali pertama pergi melancong. Mestilah ada gambar kan, lepas tu tak present dah, tak tahulah gambar tu kat mana. Baru minta anak-anak tolong kumpul gambar, kita bukukan 10 tempat ibu pergi melancong supaya boleh tengok. Kalau tidak tak boleh tengok kan. Baru nak pergi print. Sebab ada masa dah sekarang baru boleh buat kerja-kerja tu. Okay, so jadi ini tahun kedua. Tahun kedua ni Dr. Sarah baru ikut. Okay. Dan ini kami pergi Istanbul lah tahun kedua. So jadi maksudnya tiada jalan pintas untuk kita mencapai ke mana-mana level. Mesti follow the track. Ingatlah, you dah ada track yang betul. Kalau you melencong, lambatlah lagi you sampai. Follow the track. Buat benda yang sama berulang-ulang kali. And then asalkan anda tidak turun dari kereta api Shanghou, suatu hari nanti anda pasti akan sampai destinasinya. Kak Ina dah sampai destinasinya. 1995 join Shanghou, 2021 bulan 8 last month dapat gold diamond. So you all juga boleh plan. Kalau Kak Ina ambil satu masa untuk cerita journey ni. Macam mana dari sini jadi special. Kalau you perasan tengok special ke diamond 6 tahun kan. Kenapa diamond ke double diamond 2 tahun, double diamond ke triple ke gold 1 tahun. Sebab di sini you kumpul ilmu, you kumpul pengalaman, you kumpul teknik, you everything. Kat sini you repeat kepakaran tu. Faham tak? Sini you repeat kepakaran tu. Bayangkan kalau you mula dari sini melakukan apa yang Kak Ina lakukan ketika special WM. Kak Ina start serius merancang, buat modul dan sebagainya masa Kak Ina special WM tahun 2011. Kalau you all ingat, tahun inilah tahun pertama Kak Ina buat group meeting, home meeting di Shanghou pada Rabu setiap minggu. Pada tahun 2011. Sampai hari ini masih menjalankan meeting mingguan tanpa stop. Kalau you all boleh duplicate benda ni, pasti boleh jadi. Mingguan sendiri tau, tanpa ada siapa-siapa. Contohnya macam kalau macam adik Ani dalam ni, ni Kak Ina punya meeting. You buat you punya Zoom meeting. So macam Yuli buat Yuli punya Zoom meeting. Macam Along buat Along punya Zoom. Macam Lani buat Lani punya Zoom meeting. So you buat paling kurang seminggu sekali. Percayalah. Ilmu yang you polish tu, sebab you kena jadi presenter, you kena bercakap apa? Sebab meeting you kan. So ilmu yang you polish tu, persediaan knowledge yang you buat untuk buat meeting you tu, memang memberi satu keyakinan diri, ilmu yang sangat powerful untuk you berjuang di hujung-hujung ni, berlaku dengan cepat sekali. Di sini maybe you rasa macam merangkak. Ya, sini Kak Ina pun pernah menangis, macam mana nak buat ni, macam mana nak kembangkan network ni. Tapi terus berfikir, mencari teknik dan sebagainya. Bila capai diamond pada tahun Oktober 2017 tu, sebenarnya masa tu dah hampir lengkap semua nota yang nak dipresent. Hanya present saja berulang kali. Sampailah kita ingat bit-bit ayat yang kita guna pakai dan poin-poin yang kita nak present. Dan duplicate sampai bila-bila benda tu. Jadi itulah sangat mudahnya perniagaan Shanghou. Kak Ina sangat yakin you all juga boleh. Boleh tak? Boleh kan? Sebenarnya ni tawaran yang diberikan sama saja, cara sama, apa tu, ilmu dan whatever, sama. Cuma you kena practice untuk you guna dan present untuk network you. Kalau you boleh buat, pasti boleh jadi. InsyaAllah. So berjumpa di puncak kejayaan. So that's all. Kita dah lambat 20 minit. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, ada apa-apa soalan yang nak bertanya? So, silakan. Kita buka juga sekejap ya. Boleh nak tanya apa? So, adakah soalan? So kat tepi ni ada 20 chart ni, apa ni? Waalaikumsalam warahmatullahi Dah wabarakatuh. semua dah tak sabar-sabar dah besok nak apa? Memulakan rancangan. InsyaAllah. Saya sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ina. Sebab saya cerita sikit lah. Dalam keluarga, saya adalah yang paling bekerja, tak ada, orang kata tak ada masa depan lah kerja saya. Kan? Macam tu lah kan, tak ada masa depan. Sebab yang lain tu cikgu, Doktor, dan pensyarah kan? pensyarah, dan dari segi pembelajaran pun ada yang dah doktor, ada yang orang kata apa, semuanya sangat hebat lah. Tapi saya ni disebabkan kenakalan dulu,
Jadi agak agak terkebelakang. Tapi tak apa. Never too late to improve kan. So bila start naik 4 years, saya dah mula berfikir apa akan jadi pada saya satu hari nanti. Okay, dengan keadaan umur 40, masih sendiri, tak ada keluarga, tak ada siapa kan. So sehinggalah Abang Din buat satu cerita, siapa kita nak jadi bila kita tua? Bola sepak atau bola rugby? Betul. Bola sepak atau bola rugby? So bagi orang yang dah ada anak pun, yang berkeluarga pun kena fikir, you nak jadi bola sepak ke bola rugby? Apa maksudnya? Kalau kita tengok permainan bola sepak, Orang bola tendang ke bola sana tu kemari. hanya lekat di kaki Bola tak rugby sampai 2 kena- second terus tendang. Semua orang kejar. Tapi bila bola rugby, orang akan bawa berlari bola itu bersama-sama. Kan? Kena berusaha untuk kasih- dapat. Ya. Betul tak? Dan orang yang nak bola tu kena berebut. Itu bermaksud apa? Itu bermaksud Saya- apa? Bila satu masa, kalaulah hidup saya ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa means kata apa? Tak ada apalah. Agak-agak siapalah bila saya tua nanti nak tolong saya. Di mana saya nak pergi? Kan? Tapi kalau saya bola rugby, Tapi kalau masa tu saya adalah orang tua yang sangat bernilai, okey, ada duit, ada ilmu, everything, saya rasa semua orang nak opah yang ada everything kan. so opah saudara yang ada everything. Okey. Saya pasti ramai orang yang akan menjadikan saya bola rugby, insya-Allah kan. Jadi kawan-kawan semua yang kat dalam ni, that is my turning point untuk saya bergerak dan bermula. Okay, kalau dulu Kak Ina kata meeting tak sakit perut lah Kak Ina. Kan? Betul tak? Sebab ya Allah, masa muda kita tak ada benda yang nak apa? Nak push kita. Tapi bila sampai satu masa kita berfikir yang betul. Dan saya rasa kalau dulu saya cerita, kalau dulu sebelum umur 40 simpanan tak ada. Tak ada langsung simpanan saya. Alhamdulillah. Dalam Syuangho, berkat di Syuangho, berusaha di Syuangho. Setiap bulan saving saya boleh pastikan saving saya not less than 3,000. Kira kalah lah gaji adik seorang doktor tak? So saya walaupun saya begini bekerja yang dikatakan tak ada masa depan, tapi alhamdulillah Syuangho memberikan saya satu harapan di mana saya boleh saving. Kalau dulu saya tak pernah bermimpi. Dulu saya selalu saya tanya Kak Ina, Kak Ina saving berapa? 1,000. Aku ni bila tak boleh saving 1,000 sebulan. Gaji pun tak sampai 1,000. Betul tak? Tapi dengan Syuangho saya yakin. Sebenarnya saya nak memberi satu assurance kepada kawan-kawan semua yang usahalah buat Syuangho ni. Tak rugi. Sebab dalam masa, saya mencapai senior bus manager pada ketika COVID-19. Dan pada ketika COVID-19 orang semua tak boleh pergi mana, saya masih lagi boleh saving 1 ke 2,000 sebulan. Tanpa saya keluarkan simpanan saya yang lain. Jadi pada yang gagal pelajaran, pada yang rasa tak ada satu pekerjaan yang bagus, pada tak ada yang harapan, ini adalah jalan, ini adalah peluang yang telah disediakan. Pak orang kata perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan, terpulanglah kepada kawan-kawan semua nak dayung ke mana.
Nak Bagaimana dayung ke cara tengah nak ke dayung? ataupun masih nak dayung di tepi-tepi pantai ke, terpulanglah. Okey. Kalau nak berjaya, kena berani bermain ombak. Betul tak? Betul. Kan, Kena ha. tempuh ombak. Bezanya perniagaan Syuangho dengan perniagaan lain, ombaknya tak kuat. Ombaknya tak kuat. Modal hanya RM15. You boleh mendapat pendapatan RM25,000 untuk diamond. Bayangkan gua diamond kali 2 cukup lah. Lepas tu campur lagi dengan bonus RM50,000 sebulan. Aduh. Tidak macam ni lah. Fikir duit kan. Jadi buatlah siapa nak. Syuangho dia tak paksa, dia siapa nak. Okay, siapa nak. Buatlah. Okay. Yang terakhir sebelum saya menutup perkongsian kita pada malam ini, sebenarnya saya tertarik dengan satu kata-kata ni. Bukan dia orang biasa je, tapi bila saya dengar sambil-sambil dia masak tu, sambil-sambil memasak tu dia cakap satu benda. Okay. What you put in your mouth, dia macam broken English juga lah kan. What you put in your mouth is determine how clever we gonna be. Faham tak? Apa yang kita masukkan dalam mulut kita, itu menunjukkan berapa cerdiknya kita ni sebenarnya. Betul. So nak jadi cerdik ke tak, fikir masuk apa dalam mulut. Itu pun dah cukup dah. Okay. Nak jadi cerdik kita ni, okay. Nak masuk MACD. Kurang cerdik nampak dia tak? Kan? Oh nak makan, kurang cerdik nampak dia tak? Betul tak? Kita sendiri boleh determine kita cerdik ke tak? Itu je. Kan? Okay. So saya sangat suka kata-kata tu. So kita dah pukul 11.30. Kita dah lewat setengah jam, better stop lah. Saya rasa kita lewat setengah jam. So tak baik tidur lewat-lewat, tapi seminggu sekali okey. Saya sudahi majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. So, ramai-ramai jom kita penuhkan dewan kita. Okey, masih dan banyak lagi. Anjurkan Zoom meeting masing-masing. InsyaAllah. Dan lawalah diri untuk jadi speaker. Okay, next week kita dah ada untuk product sharing WM Nor Suraya, untuk business sharing special WM Nor Yuliani, untuk MC WM Amirul Arif Harun Rashid, dan cuma kita ada 3 testimoni. Siapa nak boleh PM Kak Ina Okay. Alhamdulillah minggu ni rasanya berkat Go Diamond, rasanya minggu depan semua jadi Go Diamond sebab awal lagi jadual dah penuh. Kan? Awal lagi jadual dah penuh. Kalau tak, hari Jumaat masih baru. Hari Jumaat tu masih lagi PM tepi. Siapa nak? Alhamdulillah. Satu improvement, satu perkembangan yang sangat bagus. Okay, minggu ni minta maaf, jadual dah penuh. Minggu depan boleh PM cepat-cepat booking. Boleh booking untuk minggu lagi satu. So harap-harap sebelum minggu depan, sebelum bagi tahu awal. Depan pun dah penuh. Okay, kita buat macam tu. Alright. So sekian. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya doakan semua rakan-rakan kat sini terhindar daripada virus yang ada sekarang. Kita semua sihat dan jumpa anda di puncak kejayaan. Go Diamond. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.